Assalamualaikum. Farah dan juga videografer Sani hari ini berada di sebuah kondominium yang terletak di Hartamas. Rumah yang kita nak pergi tu ni adalah rumah yang berkonsepkan British Safari. Jarang kan korang dengar sebab Farah pun tak pernah dengar lagi. Dan kalau korang nak tahu, rumah ni sangat unik sebab naik-naik lift terus pintu rumah dah terus masuk rumah lah. Dan kalau korang nak tahu, owner ini juga merupakan seorang freelancer ID. Selain itu, pemilik rumah ni merupakan seorang founder kepada sebuah yayasan. Jadi, apa tunggu lama lagi? Jom kita pergi tour rumah ni. Tapi sebelum tu, pastikan korang tekan butang like dan subscribe channel House Tour Malaysia. Let's go guys! Hai, House Tour Malaysia, jemput masuk. Assalamualaikum, hai. Saya Nurlin Ismail, pemilik Instagram DNA Manzil. Saya sudah tinggal di sini selama 1 tahun lebih. Sebelum ni saya menetap di satu penempatan bernama Kiara Hill. Dan kenapa saya move kepada kondo yang kecil sebabkan anak-anak sudah belajar di luar negara dan kami mahu kehidupan yang sederhana. Jadi kami memilih untuk pindah di sini yang asalnya kondominium ni memang kami sudah lama miliki tapi saya rent out kepada expatriate di kawasan di sini. Jom kita pergi tour seterusnya. Okey, kondominium ni kita ada our own private lift di mana bila kita park kereta di bawah dan kita naik terus kepada unit kita yang tersendirilah. Dan di sini juga saya suka dengan ubin cantik tiles. Jadi saya letak dia punya tiles di sini untuk bercorakkan ala-ala macam a bit of Moroccan. Dan juga di sini adalah ruang lanai di mana mungkin kita boleh jadikan tempat sebagai gymnasium ataupun kadang-kadang saya dengan anak-anak akan ada morning breakfast dekat sini. Kita akan letak table, our foldable table untuk kita makan-makan ataupun malam kalau macam kita nak outdoor, kita akan letak setting table dekat sini lah. Dan saya nak bercerita sesuatu pasal wallpaper ni. Wallpaper ni adalah daripada House of Mural. Kelebihan mengenai wallpaper ni, dia adalah berasaskan daripada plastik. Jadi dia movable. So bila kita berpindah ke tempat lain, kita boleh remove wallpaper ni dan transfer ke rumah yang baru. Selain daripada wallpaper jenis mural, House of Mural pun sediakan wallpaper berkonsep 8D dan juga 3D. Sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana rupa 3D dan 8D, insya-Allah. Daripada lanai, kita sudah berada di lanai dan sekarang saya akan bawa anda masuk ke dalam rumah. Jom! Kondominium ni adalah 2,500 square feet dan tema kepada kondominium ni berasaskan British Safari. Dan kenapa saya suka British Safari? Sebab ia adalah inspirasi semasa saya bergiat aktif di dalam sukan polo, yang mana memang tiap-tiap tahun saya akan pergi ke Argentina
untuk praktis polo ataupun untuk tournament. Jadi dari situ menjadi inspirasi untuk saya, disebabkan kita banyak berinteraksi dengan tim Polo Ralph Lauren. Jadi dari situ jadi inspirasi untuk saya mengenengahkan konsep British Safari, dan juga disebabkan saya juga ada belajar mengenai interior design. Rata-rata apa yang saya tengok bagi ID lover untuk Malaysia ataupun tuan rumah Malaysia, kebanyakan mereka belum lagi mahu menyesuaikan diri dengan konsep British Safari ataupun American accent design. Jadi disebabkan memang saya berminat dalam bidang sukan, saya terapkan apa pengalaman saya semasa berada di luar negara, especially bila kita banyak attach kepada Polo Ralph Lauren. Jadi inilah hasilnya. Untuk kita menempati kepada konsep British Safari, jadi kita boleh letakkan unsur-unsur safari, iaitu either kita boleh bermain dengan cushion cover zebra, ataupun kita punya feature wall, mungkin kita boleh letak some poster, dan juga mungkin pada coffee table mungkin kita lebihkan kepada decoration. Decoration yang mungkin kita boleh rasa out of the box, tak semestinya macam decoration yang bila kita tengok decoration orang buat yang seperti biasa, jadi kita pun jadi ikut-ikutan. Mungkin benda ni kita lebih kepada idea kita sendiri ataupun bertepatan dengan konsep yang apa yang kita nak cuba terapkan. Macam seperti yang di sini, kalau kita bermain dengan konsep British Safari, memang pada dasarnya kita perlu mempunyai palm tree. Jadi sebabkan cuaca Malaysia, jadi kita susah nak grow palm tree. Alhamdulillah saya dapat palm tree ni yang artificial dekat satu kedai di Kota Damansara. Dan juga di sini untuk konsep British Safari juga kita bermain dengan tema stripy black and white. Kebanyakannya British Safari sama ada kita boleh mixkan antara dua color, hitam atau putih, ataupun mungkin kita boleh mixkan bersama dengan hitam ataupun hijau. Dan juga di sini kita boleh letak console table untuk menyerahkan lagi kita punya ruang sudut kita. Konsep British Safari juga kita boleh bermain dengan tema kehidupan laut, iaitu macam corals untuk jadikan collection kepada sudut kita. Saya nak bercakap mengenai wallpaper 8D daripada House of Mural. Iaitu kalau kita tengok dari jauh, dia berkonsepkan wainscoting, ya, tetapi sebenarnya ia adalah satu lukisan yang mana memberikan efek kepada 8D. Jadi efek ni, ukiran ni ataupun design ni kita boleh pilih mengikut citarata kita yang tersendiri, ataupun dengan dia punya kerawang ni pun kita boleh bermain sendiri dengan sendiri mengikut apa design yang kita nak. Selain daripada keunikan ruang tamu ini yang bertemakan dengan British Safari, saya juga mempunyai kain kiswah, iaitu kain Kaabah, untuk saya jadikan dekorasi di dinding, yang mana kita boleh dapati, kita boleh beli kain ni di Mekah. Saya tak pasti di mana boleh beli kain ni yang sebenarnya, sebab benda ni pun saya dah beli agak lama. Jadi bila agak lama tak pergi ke Mekah, bila kita tengok balik kepada kain kiswah ni, terubat rindulah kepada Kaabah. Dan juga untuk konsep British Safari, one of the theme yang sepatutnya kita ada, iaitu ala-ala director chair di sini. Jadi kita boleh pilih sama ada you nak yang chrome ataupun yang kayu. Kita beralih kepada ruang makan. Di sini memandangkan tempat agak terhad, jadi saya tempah meja makan ni khas untuk menepati keluasan ruang yang ada di sini. Dan juga keunikan kepada kawasan ruang makan ini adalah lampu daripada Da Vinci, iaitu kalau kita tengok ia adalah sebenarnya sudu. Dan juga kepada feature wall di sini, saya bermain dengan wallpaper berkonsepkan Christian Dior
black and white. Bercakap mengenai lampu gantung ni daripada Sudu, kenapa saya pilih lampu ni? Sebab bila pertama kali saya masuk masuk di dalam kedai Da Vinci tu, memang my eyes memang eyeing on this chandelier. Sebab bagi saya sangat-sangat unik, yang mana kita tak dapat di kedai lain, yang banyak kedai yang saya dah cari, sebab ia buat daripada, ini adalah sudu yang real. It's a silver spoon. Dia letak sekali dengan kristal, dan juga ini juga saya beli di kedai Da Vinci, iaitu dia macam seakan-akan tanduk rusa. Kalau kita bermain dengan hiasan British Safari, ini adalah salah satu elemen yang perlu ada. Dan juga cermin bulat ni saya tempah daripada kedai perabot Indonesia bersama dengan meja makan ni, supaya saya custom made kan juga menjadi hitam putih supaya menepati dengan konsep British Safari. Begitu juga dengan amari pinggan mangkuk ini juga saya design juga seperti yang sama, supaya sama konsep dia yang asal, bertemakan hitam dan putih. Kalau kita tengok, dia memang just very simple dengan 2 doors yang kita boleh tempatkan apa-apa you punya collection pinggan mangkuk. Kita beralih pula ke bahagian dapur kering, di mana di sini boleh kita fokus kepada kitchen hood, yang mana kitchen hood ni memang specifically saya design sendiri kitchen hood ni, dan ia adalah satu sentimental value kepada saya, yang asalnya kitchen hood ini saya buat di rumah yang lama, tapi disebabkan ia merupakan satu sentimental value yang amat sangat kepada saya, jadi saya upah kontraktor di rumah yang lama tu untuk keluarkan balik kitchen hood ini, dan saya letakkan di ruang dapur saya di sini. Jadi kalau kita tengok, dia memang berlainan daripada kitchen hood yang lain. Dia memang agak besar, sebab itu saya jadikan dia sebagai focus point di dalam dapur kering di sini. Dan juga kalau kita tengok tiles di sini, saya beli tiles ni daripada Jubin Cantik. Keunikan mengenai tiles ini, saya pilih grouting dia daripada warna hitam supaya dia menyerlahkan lagi bentuk lantern ni. Dan juga kebanyakan rumah akan guna lantern tiles ni untuk backsplash saja, tapi saya gunakan untuk full height supaya saya suka kepada karakter dan juga keunikan bentuk lantern ni. Juga kepada lantai, saya pilih tiles daripada Jubin Cantik supaya dia mempunyai different karakter daripada dinding dan juga kepada lantai. Kepada kitchen cabinet ni juga, kita tak perlu banyak in touch dengan air, jadi kita boleh pakai kayu yang biasa saja. Tapi disebabkan pemandangan finishing dia akan agak bosan bila sudah finishing dia, jadi saya ambil wainscoting ni, saya akan upah kontraktor untuk kita potong-potong dan kita tampalkan di sini, dan juga pada ukiran yang kayu di sini, supaya dia naikkan lagi dia punya seni kepada permukaan dapur kitchen cabinet ni. Dan juga di sini juga memandangkan saya tak suka pada barang-barang yang terlampau semak, saya keluarkan hanging cabinet di sini dan saya gantikan dengan satu cute macam frame, dan saya letak collection of 100 years mark for Royal Albert. Beralih kita kepada coffee corner ni, sekiranya kita tak mempunyai ruang yang banyak di dapur kering, mungkin ini salah satu cadangan yang saya boleh cadangkan, iaitu tak semestinya kita kena ada coffee cabinet atau ruang untuk coffee atau your coffee maker. Jadi in term of interior, yang sebenar-benarnya tak semestinya kita kena very rigid to certain rules yang setiap rumah kena ada dia punya coffee station atau corner untuk coffee. Tak semestinya. Kalau kita tak punya ruang yang banyak, jadi ini salah satu cara yang terbaik, tips yang terbaik yang saya boleh tunjukkan.
Dan juga di sini yang saya nak emphasize mengenai window ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebabkan saya tak mahu mata tertumpu kepada ruang tingkap ni. Jadi sebab tu saya come up with the idea untuk buat ala-ala curtain awning di sini. Jadi ini salah satu idea juga untuk sesiapa yang mempunyai ruang tingkap yang agak-agak tak berapa nak glamour. Jadi kita boleh saja buat some ideas macam ni. Dan juga di sini adalah dapur basah saya, dan saya juga letak tiles, subway tiles daripada Jubin Cantik juga. Kita beralih kepada ruang bacaan saya, di mana asalnya tempat ini adalah sebenarnya breakfast area, iaitu mereka lakukan kawasan ini sebagai breakfast area ataupun untuk ruang dapur kering, di mana pada pendapat saya tak perlu untuk mempunyai dapur yang terlampau banyak dan juga kaunter breakfast yang banyak, memandangkan kita lebih kepada praktikal pergi terus ke ruang makan ataupun ke dapur di belakang. Jadi saya keluarkan island table di sini dan saya convert kawasan sini untuk jadi kepada ruang bacaan kepada keluarga di sini, dan juga kami tempatkan juga fireplace di sini. Asalnya pada tempat di sini juga memang terdapat sliding door. Jadi disebabkan kita nak bezakan antara ruang makan dan juga ruang bacaan, saya naikkan arch macam ni supaya dia nampak partition, ada different partition, different ruang di sini. Dan juga di sini kita buat built-in bookshelf untuk kita letak bahan bacaan di sini, bertepatan dengan konsep yang saya ketengahkan, iaitu British Safari. Salah satu elemen yang kita perlu ada di dalam rumah juga iaitu fireplace. Di sini saya juga minta tukang kayu untuk tempah ikut design yang saya mahu, dan juga kita boleh play around dengan dia punya tools, equipment yang ada kat sini. Dan juga kita boleh letak dua side kerusi di sini. Begitu juga dengan lampu dinding bertepatan dengan konsep British Safari, iaitu tanduk rusa. Selain daripada kerusi kayu yang kita ada di sini, salah satu sofa yang kegemaran saya adalah kerusi Fendi daripada company Da Vinci. Dan juga di sini kita akan tengok ruang second living hall yang mana saya tempatkan sofa bed di sini. Sama ada di sini juga kita boleh jadikan sebagai katil kalau kita ada tetamu atau kawan-kawan yang datang, ataupun kita untuk kita berehat. Dan juga di sini saya nak tunjuk wallpaper daripada House of Mural, iaitu Abu Dhabi Pillar. Ini adalah wallpaper 3D yang mana menempatkan timbul gambar-gambar ni, yang mana memang kita nampak elemen 3D di sinilah pada pilar-pilar di sini. Dan juga di sini juga kami jadikan sebagai ruang untuk solat bersama keluarga. Kita beralih pula kepada master bedroom di sini, di mana di sini saya tempatkan almari khas untuk barang-barang perhiasan atau barang-barang kulit, handbag. Jadi di sini kita tempatkan juga glass transparent ni supaya kita boleh nampak apa-apa collection yang kita nak bila kita memerlukan nak pakai handbag. Dan juga di sini juga saya memilih House of Mural juga sebagai saya punya feature wall wallpaper berkonsepkan sakura, di mana saya memang meminati warna hijau selain daripada hitam dan putih. Memang hijau tu memang favourite saya untuk saya terapkan di dalam bilik master bedroom di sini. Mari kita beralih kepada master bedroom toilet.
di mana mungkin salah satu tips yang boleh saya kongsi juga bersama, iaitu asalnya bilik air ni kita ada jacuzzi, tapi disebabkan age factor dan juga rata-rata memang kita jarang guna jacuzzi tu, jadi saya pecah buang jacuzzi tu dan saya buatkan ruang untuk ambil wuduk, untuk solat. Jadi senang untuk kita nak ambil wuduk di sini, tak bercampur dengan ruang mandi kita. Dan juga saya letakkan kipas. Bagi saya, sebabkan cuaca kita yang agak panas dan juga untuk macam kadang-kadang kita perempuan nak bersiap, saya rasa lebih praktikal kalau kita boleh letak kipas di dalam kita punya master toilet, dan juga untuk tambahkan elemen yang wow factor, saya letakkan juga chandelier yang very simple chandelier. Dan juga di sini juga, di kaunter ni juga saya bermain dengan stiker sebenarnya. Kalau kita tengok kalau kita tak nak yang jenis tiles yang ni, boleh saja kita boleh tampal dengan stiker bentuk lantern di sini. Dan juga marble sink, kita boleh untuk kita terapkan konsep hitam dan putih, juga kita boleh tu pakai sink marble. Lagi satu kegemaran saya, kadang-kadang saya suka saja duduk dalam bilik. Sebab apa? Daripada katil ni memang kita overlooking kepada pemandangan KLCC. Kadang-kadang bila kita nak tengok pemandangan waktu siang atau waktu malam, lampu di KLCC tu, memang saya akan duduk saja di sini menghadap kepada KLCC, sama ada membaca buku atau just pandang kepada view. Terima kasih sangat sebab sudi tour dengan House to Malaysia hari ini. Para personally rasa rumah ni memang lain daripada rumah orang Malaysia lain, sebab ini first time ni kami pergi tour rumah yang berkonsepkan British Safari. Dan kalau korang nak tahu, tadi kita orang dah cerita-cerita kat belakang tabir. Rupa-rupanya Kak Lin ni dulu merupakan seorang bekas atlet polo, dan beliau juga adalah freelancer ID. Memandilah rumah dia cantik kan? Dan kalau korang nak tahu juga, beliau juga ada yayasan tersendiri. Tahu apa dia, Kak Lin? Nur Islam Academy. Nur Islam Academy sudah ditubuhkan daripada tahun 2015. Kami bekalkan kuliah-kuliah agama daripada berbagai bilangan. Sejak daripada PKP, kami start lakukan secara online. Sesiapa yang berminat untuk ikuti kuliah, boleh ikuti Facebook Nur Islam Academy. Selain daripada episod ni kita dapat timba pasal inspirasi untuk dekorasi, kita juga dapat satu benda baru, iaitu dapat tahu ada tempat wadah yang kita boleh tengok untuk belajar pasal Islam dan juga Al-Quran. Okey Kak Lin, I nak tanya sikit lah. Kak Lin Kak ID kan, kalau lah orang dia nak rumah cantik, tapi tak ada bajet yang besar, so ada tak tips-tips yang spesifik yang Kak Lin boleh share? Satu dua ke? Ya, sebab memang rata-rata kita tahu siapa yang tak nak rumah yang cantik. Jadi antara satu tips yang saya boleh bagi tahu, macam sekarang in trend untuk pintu rumah ataupun mana-mana kabinet dia dah arch. So kalau kita nak cut cost, mungkin kita boleh minta kita punya kontraktor belikan plywood yang nipis, kita bentukkan bentuk arch dan kita paint. Dan lagi satu untuk kitchen cabinet, especially untuk dry kitchen ataupun mana-mana kabinet, shoe cabinet atau wardrobe yang memang tak akan tersentuh dengan air. Jadi kalau kita berbajet, kita boleh cari kayu melamine. Itu kayu yang paling termurah sekali, tapi kita boleh bermain dengan, kita gunakan wainscoting. Selain daripada kita tampal di dinding, kalau kita nak jadi one of a kind atau kita nak jadi out of box, kita tak nak jadi macam same rumah yang sama design, so kita boleh minta kita punya kontraktor potong-potong dan kita designkan dekat pintu kabinet kita.
sama ada kitchen cabinet ataupun dengan kita punya wardrobe pun boleh. Semua tu boleh dipelbagaikan. Macam yang korang nampak kat tadilah kabinet Kak Lin yang sangat lain daripada rumah orang lain ni. Okey, ni kita punya hadiah daripada barang penaja iaitu DEG. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga sebab sudi datang. Terima kasih. Okey guys, tadi kan Kak Lin dah cerita pasal Facebook untuk kita follow untuk dapatkan kiri agama. Tapi kalau korang nak follow pasal interior dekor rumah ni pula, korang kena follow Instagram Kak Lin iaitu DNA_Manzil. Okey Kak Lin, thank you so much hari ni. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi Ya, insyaAllah. Okey, kepada anda jangan lupa untuk like dan subscribe channel House to Malaysia dan jangan juga lupa untuk komen episod kali ni. Nak tanya apa-apa kat Kak Lin pun boleh. Okay, bye.